Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala nabiyina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, amma ba'd. Allah, kita masih lagi dalam memperkatakan rangkaian masalah ya, insyaAllah. Rampai masalah yang masih belum selesai lagi, insyaAllah. Kita masuk kepada badal haji. Badal haji tersangat afdal bagi seseorang yang telah menunaikan haji. Syaratnya, orang tu dah buat kerja haji. Yang belum haji tak boleh lagi. Haji hajah saja boleh buat badal haji. Upah haji lah. Dalam bahasa biasa yang kita faham ni, upah haji. Badal, Arab kata badal tu ganti. Badal, ganti. Ya, ganti oleh kerana orang tu tak boleh buat haji disebabkan pertama dia dah kembali ke rahmatullah, yang kedua kerana dia dalam uzur, dia tak mampu nak buat kerja haji lagi ya, maka orang hidup boleh buat kat dia. Itu satu kelebihan lah dalam ibadat haji ni. Lain ibadat tak ada kecuali puasa lah, antaranya puasa ya. Hidup pun puasa kita baik kita ganti dengan fidyah. Kalau pak kita tak puasa, tinggal puasa lah, dia meninggal, adalah puasa dia tinggal, nampak tak? Bagi kita boleh qada puasa dia, kita boleh qada puasa dia, atau kita bayar fidyah. Yang mana terbaik? Bayar fidyah lebih baik daripada kita bayar puasa dia, kerana kita pun ada puasa kita nak buat, betul tak? Ya? Tapi haji tidak ya. Haji ni kita totally, maknanya kita boleh buat pada haji kat dia, kita boleh buat ganti haji ya. Itu kelebihan. Ini bagi orang yang sudah haji lah. Kalau ada di antara muslimat hadirin hadirat sekarang yang sudah haji, nak pergi haji kali kedua, buat badal haji. Saya nasihatkan kalau nak pergi kali kedua buat badal haji. Jadi badal haji itu tak jadi sunat dah, jadi wajib balik aja kita. Nampak tak? Dia tak jadi sunat dah, jadi wajib. Haji itu sama lagu haji yang pertama kita buat, taraf dia tu wajib, bahkan lebih tinggi pahala dia. Maka tu Nabi kata apa? Ya, tersangat afdal bagi seorang yang telah menunaikan haji Islam fardu dirinya mengerjakan haji untuk orang lain yang telah mati, walaupun si mati ketika hayatnya tidak wajib haji atasnya kerana kurang kemampuan. Walaupun orang yang kita buat haji itu arwah tu, dia pada masa hayat dia tak mampu nak buat kerja haji. Kalau pada hukum tak payahlah, pasal dia tak mampu. Tapi masih lagi, kalau kita nak buat badal haji kat dia, memang digalakkan lah ya. Maka tu kalau kita nak pergi kali kedua kita pergi sendiri jadi sunat. Sunat tak banyak mana pahala dia ya. Cuba kita buat badal haji, cari tengok ya, siapa-siapa yang nak buat badal haji ya, boleh kita buat. Jadi kalau ada muslim-muslimat, kalau nak tak tahu nak cari siapa, main jumpa saya boleh bagi badal haji. Nampak tak? Tapi saya kena interview dulu lah. Dia kena jawab 20 soalan. Kalau dia boleh jawab 20 soalan yang saya tanya dia jawab, dia boleh buat badal haji. Nampak tak? Saya akan bagi kat dia lah ya, upah haji itu dia ambil. Untunglah dia pergi tu dapat upah haji pula. Nampak tak? Jadi haji dia buat tadi ni punya nilai tinggi. Kalau dia buat haji, upah haji itu dia buat untuk mak pak kita sendiri, untuk nek kita, adik abang kita, anak cucu cicit kita. Haji kita dapat 10 haji. Besar. Nampak ya? Dan dalam kali kedua buat badal haji, kalau tuan-tuan buat badal haji itu kepada orang yang melibatkan keluarga kita, mak pak tok nek kita, anak cucu cicit kita, nampak tak? Pak menakan kita ya, anak saudara-saudara kita buat tu, darah daging kita, keluarga kita ya, kita dapat 10 haji. Siapa nak pergi 10 haji? Nampak tak? Kalau bukan adik-beradik, buat kat orang biasa, kat cikgu kita, ke kawan kita, ke siapa-siapa lah kita tahu dia ketika hayat dia tak buat haji, kita tolong buat haji. Masih tinggi lagi tuan-tuan, 7 haji. Siapa nak pergi? Nampak tak? Seolah-olah macam kita pergi 7 kali muka. Inilah kelebihan. Maka tu saya tonjolkan, saya highlightkan perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan badal haji ya, kita buat ya. Alhamdulillah
Man hajan an mayitin kutiba lil mayit hajjatun kata lil haji sab'a. Tu dia kata tadi ni. Ya. Dia punya makna di sini, sesiapa yang mengerjakan haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Nampak tak? Nescaya ditulis bagi orang yang meninggal dunia itu satu kali, arwah dapat satu, nampak tak? Dan bagi si pembuatnya ditulis pahalanya 7 kali haji. Itu dia. Ini hadis. Nah. Faham kan? Baik. Ini satu lagi. Hadis daripada Ibnu Abbas. Baik. Yang ni pula, dia kata Nabi kata tadi ini, sesiapa yang mengerjakan haji untuk ayah atau ibunya, maksudnya ke atas sampai lah, ya, maka sesungguhnya mereka itu telah menyempurnakan haji bagi keduanya. Dapatlah orang tua kita dapat haji. Dan bagi mereka itu diberi pahala 10 kali haji. Itu dia. Nampak tak? Itu dia, ya. Jadi kita ambillah peluang tu, ya. Ambil peluang ni, kita manfaatkan bagi kita. Baik. Dia ada syarat-syarat dia. Nak buat badan haji ni, kita lah. Badan haji dibuat kepada yang telah meninggal dunia. Nombor satu, orang dah meninggal. Dah meninggal dunia lah. Meninggal dunia tak kira lah meninggal dunia cara biasa atau cara luar biasa. 70 orang terkambuh dalam tanah. Baru ni kan jatuh problem, kita baru jadi negara kita ni. Baru jumpa 3 mayat, 4 mayat baru jumpa. Itu dia lah. Mati terkabur itu yang pertama yang telah meninggal syarat, dia dah memang confirm. Kalau hilang kita tak tahu atau tak lewat. Hilang dah berapa tahun dah hilang, tak tahu di mana habis. Yang ni kita tak tahu, tak lewat. Jadi kita kena tahu kata confirm dia meninggal dunia. Nampak tak? Kedua, dia kata tadi ini, ya. Kedua, jadi ini belum tunai haji Islam. Haji pertama kita buat tu nama dia haji Islam. Maknanya haji rukun. Haji Islam. Itu dia. Haji kedua haji sunat. Haji pertama tu haji Islam. Pertama kali kita panggil haji Islam. Itu istilah yang betul. Kemudian lagi yang tertanggung haji qadha. Nombor 3, dia dah pergi Mekah dah, tapi haji dia tak sah. Rosak dah, batal haji dia. Maka dia wajib kena qadha lah haji dia. Jadi dia tak dan nak qadha, dia mati. Nampak tak? Kita boleh buat kat dia. Itu nombor 3. Baik. Nombor 4, yang tertanggung haji nazar. Dia ni ada bernazar. Kalau aku berjaya nak dapat jual rumah aku ni, aku bernazar, ya, akan mengerjakan satu haji. Nampak tak? Dia kata lagu tu, tiba-tiba rumah dia jual dah lah. Tentu dia tak dapat, dia mati. Ni ada kes jadi macam tu. Dah jual rumah dah. 400,000 dia jual rumah dah. Alhamdulillah. Tapi dia tak dapat, mati. Nampak tak? Jadi kita kena buat haji tu ada. Haji nazar dia panggil, ya. Nazar, itu dia. Itu dia. Dan apa nama? Yang keempat, ma'duk masih hidup. Orang ni masih hidup, dia panggil ma'duk yang uzur lagi lemah. Dia tak boleh buat parah, terkedang duduk tempat tidur, tak boleh buat apa, lemah, letih, tak boleh buat apa. Saya dah buat 3 orang macam tu. 3 orang, ya. Tak boleh buat apa lah. Ada duduk berjalan dalam rumah dalam bilik, duduk taktih dalam bilik, ya. Tapi mana ada bilik ayak sebelah, pergi bilik ayak keluar, naik katil, pergi bilik ayak keluar, duduk tak betul kerja dia. Nampak tak? Orang ni dia panggil orang yang tidak ada lagi kedrat, tidak ada lagi tenaga untuk mengerjakan haji. Terlalu dhaif, terlalu lemah, ya, dan tidak diharapkan, ya, dia akan mendapat tenaga untuk boleh bergerak seperti biasa. Sakit yang tidak boleh, tidak ada harapan pulih, stroke. Tapi kalau stroke ni
Kalau dia pulih, dia wajib kena buat balik. Walaupun orang buat kata dalam masa dia stroke tu, dia lumpuh tu, orang buat haji kata, tiba-tiba dia pulih balik, maka dia wajib mengerjakan haji semula. Dia ingat lah. Jadi yang orang yang dia buat mula tu jadi haji sunat lah. Jadi pahala sunat lah kat dia. Nampak tak? Tak jadi wajib dia lah. Boleh itu kita faham. Ma'dhub dia panggil haji. Yang ni kita kena dapat kebenaran dia sendiri. Dia kena bagi izin, tak boleh wakil orang. Kita kena pergi jumpa dia sendiri. Kena sah dekat dia. Ustaz cakap pun dia boleh isyarat dia lah. Macam mana Pak Tih boleh buat kerja haji ke? Kalau Pak Tih wakil kat saya, boleh ke saya nak buat haji ni? Nama saya sekian-sekian, Ustaz sekian-sekian. Saya nak buat haji ke Pak Tih? Pak Tih sedia ke mewakilkan kepada saya? Nampak? Dia pakai mata. Dia buat begitu pun jadi. Dia nak gerak tak boleh buat dengan mata. Setuju lah tu lah. Boleh lah. Nampak wakil tak boleh. Apa-apa cara lah. Kalau tak boleh gerak pun, dia goyang sikit pun jadi. Kita kata dulu dia pun goyang sikit. Tu dia mau tak boleh. Tengoklah apa-apa syarat dia. Itu dia antara syarat pada haji kan. Baik. Senang tak susah. Baik. Kemudian kita ambil lafaz niat pada haji. Macam mana nak niat kan? Dapat niat. Nawadul hajja'an. Titik-titik itu buah nama dia. Nawadul hajja'an wa ahramtu bihi anhu kalau laki-laki. Anha kalau perempuan yang dia boleh apa kot. Dua yang anhu anha. Kalau dia tu laki-laki, nawadul hajja'an paksu kamih. Wa ahramtu bihi anhu lillahi ta'ala. Nampak tak? Kalau perempuan pula, nawatul haja'an maksu segan. Wa ahramtu bihi anha lillahi ta'ala. Boleh Boleh faham? Upaya Arab ni payah. Bagi Melayu lah Ustaz weh. Dia Melayu. Melayu. Itu dia. Sahaja aku mengerjakan haji daripada paksu kamih dan ihramlah aku dengan dia kepadanya kerana Allah Ta'ala. Ini saya ambil daripada kitab Jauharatus Saniyah Syekh Daud Al-Alamah Syekh Al-Fatani punya kitab. Saya ambil daripada dia terus. Bukan lapat ni kita reka-reka ni. Lapat dia pada kitab Jauharatus Saniyah, kitab fiqh yang disusun oleh Al-Alamah Al-Fahamah Al-Bahr Syekh Daud Al-Fatani. Ulama besar. Itu dia. Dalam kitab tu dia macam tu. Kita ambil daripada sebiji lah. Sahaja aku mengerjakan haji daripada, bukan dengan ataupun untuk. Daripada dia lah. Aku mengerjakan haji daripada paksu kamih dan ihramlah aku dengan dia kepadanya kerana Allah Ta'ala. Kepadanya. Nampak tak? Ihramlah aku dengan dia kepadanya. Itu dia. Istilah tu kenapa betul? Tak betul tak jadi ibadah haji. Sebab tu kita nak bagi upah haji ni kena tengok orang. Orang yang nak terima tu mesti orang yang faham betul-betul. Nampak tak? Jangan dia pakai serah saya wakilkan tuan buat kerja haji. Habis? Tak pakai. Wakil dia kena pergi sendiri tu. Kalau kita wakil dia kena buat sendiri, dia kena pergi sendiri. Nampak tak? Kalau orang wakil kat saya wakil pada Ustaz Hasan. Saya kena pergi Mekah sendiri lah. Saya kena buat sendiri. Jenuh bukan saya suka-suka. Bila pergi tahun haji tak bagi, tak boleh pergi. Dia kena ada laluan. Nampak tak? Dia kena serah ni secara langsung, iaitu dengan meletakkan zimmah. Kalau bukan, kita tak boleh kita buat sendiri atau kita nak pakai orang, dia kena zimmah. Zimmah tu akad zimmah dia panggil. Ya. Akad zimmah, akad wakalah dia tak sama. Nampak tak? Kena tahu akad tu dari mana pula nak akad dia. Ya, baik. Sekarang kita lah nak buat. Ni kita nak buat sendiri kan? Dekat Tok Wan kita. Ya. Sahaja aku mengerjakan haji daripada Tok Wanku Haji Saleh. Tidak lah. Haji Saleh. Dan ihramlah aku dengan dia kepadanya kerana Allah Ta'ala. Saya buat kat kawan saya, kawan saya haji dah. Nampak tak? Tanya-tanya balik, Tok Wan ada pesan.
Siapa nak buat upah haji kat dia, dia benar, dia izin. Okey. Kalau ada pesanan, tidak nak niat bagi tahu Tok Wan Habak, dia kata siapa nak buat haji, upah haji kat dia, buatlah dia kata. Kalau ada duit, buat kat dia. Dia bagi dah satu wasiat. Boleh buat. Sahaja kebanyakan haji daripada Tok Wan kita lah, Tok Wan Hajiman, dan ihramlah aku dengan dia kepada kerana Allah Ta'ala. Baik, ini laki-laki lah. Kalau perempuan, tukar lah. Kalau tukar bahasa kita tak ada apalah, tak gaduh. Sahaja kebanyakan haji daripada Tok kita lah, buatlah Tok apa nama, Tok Milah agak, ya, Tok Jariah agak, ya, itu dah ada, Tok Aminah agak, ya, dan ihram laku dengan dia kepadanya kerana Allah Ta'ala. Boleh. Tapi dia kena sebut macam ni, niat dia kena ada dalam ni macam ni, daripada dan kepada. Tak boleh wakil ataupun buat untuk, tak boleh. Dia kena faham, dia kena pakai akad lagu ni lah. Tentu ambil akad ni lah, nak buat besok, buat akad ni. Baik, habislah tu. Lafaznya pada haji umrah, umrah kita ubah je lah, ya. Nawatul umrah ta'an, sebut nama-nama, wa ahramtu biha wa anhu anha lillah ta'ala, sama jugalah yang kita sebut tadi, ya. Sahaja aku mengerjakan umrah daripada siapa-siapa, dan ihramlah aku dengan dia kepada Allah Ta'ala. Sekarang lebih umrah kan, kita dah buat umrah dah, boleh. Dengan syarat kita dah buat umrah lah. Kalau kita tak buat umrah ni tak boleh. Umrah yang pertama tu kita dah buat lah, baru kita layak buat lah untuk orang, abang dah ingat, kita nak pergi pertama kali tak boleh lah. Dia pertama kali kita pergi, kena buat kat kita lah haji tu, ya. Faham, ya? Baik, habis mudah kan? Habis takbir, ini masuk keempat pula ni. Faham, ya? Selesai. Kemudian kita masuk kepada mana? Ambil tentang sembahyang subuh. Di sana tidak ada di Mekah ni tidak ada doa kunut, ya. Kita dah terang tadi doa kunut. Doa, ya, ya. Di mana di Mekah tidak ada doa kunut, tuan-tuan, tuan-tuan kena faham, ya. Kita jangan baca kunut. Sana tidak ada kunut, jadi kita jangan baca kunut, ya. Jangan, ya. Untuk kita mengambil wuduk dengan air sedikit, boleh. Mengambil wuduk dengan air sedikit ni sebotol, sebotol air ni, kita ambil sebotol air dulu ni, boleh ambil seorang pun boleh, seorang cukup lah, besar, ya. Kita buka tudung dia, kita ambil 4 ke lah, 4 lah, ya. 4 basah, 3 kering dia panggil. Ini istilah orang Melayu, bukan istilah kita, ya. 4 basah, 3 kering. Apa ada 4 basah? Nombor 1 basuh muka, ya. Ambil air, muka, air, buah tetai, lomok elok-elok, bagi rata, hujung tepi telinga ni, hujung tepi telinga, bawah dagu, nampak, gigi rambut. Kalau tak puas, tuang dia air. Itu dah. Lomok, jangan angkat tangan lah, lomok elok-elok, sambil berniat aku ambil wuduk wajib kepada Allah. Buat lagi. Kita nak keluar daripada masjid bukan senang keluar. Wuduk dah batal, nak keluar tempat yang orang ambil ni, kita dah ada tempat, payah nak dapat tempat ni, tak boleh tinggal tempat kita. Jadi kita nak pergi ke masjid, bawa tola kecil, good morning, tola kecil, bawa barang 2 helai, buah dalam beg, nipis tola tu, buah. Jadi bila kita ambil wuduk, kita hampak dulu tola tu atas kapet ni, maka tu bila dia menitik pun tak banyak, nampak tak, ya. Tangan pun begitu juga, buah atas tangan begitu, ataupun boleh pakai spray pun boleh, nampak, boleh spray lagi, boleh, kiri kanan pun spray, muka pun spray, boleh tak? Boleh tak? Senang kan? Senang.
Balik pergi praktis Lah kita tak ada ayak Pulau Pinang banyak tempat tak ada ayak Pulau Pinang. Kita kena praktis sekali lah ni kita nak praktik nak bawa muka, tangan, kepala, kaki lah. Kaki kita duduk sila elok-elok. Percik atas kaki tu lombok kaki. Percik lombok. Percik lombok kanan kiri kanan kiri. Habis. Sebab tu tak habis ayak. Ya. Tapi kalau nak buang ayak tak upaya kena keluar. Ni ambil wuduk lah. Bila-bila masa pun kita boleh guna ayak wuduk. Baik. Kemudian kafiat tayamum. Tayamum satu lagi. Tayamum ni sepatutnya kita di rumah kita kena ada serbuk tayamum. Di rumah kita taruh serbuk tayamum. Spare siap. Semua orang spare tayamum walaupun tak ada masalah. Dengan ayak tu spare serbuk tayamum. Saya di rumah tu ada siap tanah. Tanah putih tu gebu daripada kita ambil pada busut pergi cari busut-busut mana ada. Lapa ada jual serbuk tayamum ada jual. Ada jual. Boleh minum baju minum ayak boleh minum. Nampaklah dia tak ada mudarat tanah, tak ada masalah. Kambing gurun bukit dia makan tanah, duk jilat batu makan tanah, gemuk elok-elok. Nampak makan tanah tanah tu mineral macam-macam ada. Enggak dia tanah tayamum ni itulah agak lebihnya lah pasal dia mineral mineral dia lebih sikit debu tanah tu. Jadi makanya kita ambil. Jadi debu tanah ni kita ambil roh abang kan kertas buh, kita tabur serbuk tu. Kemudian tangan kita ni pakai cincin ni. Tak apalah pakai cincin. Jangan buka lah. Jangan buka. Tempatnya nak pakai balik. Ni lupa lah. Ada cincin lah kan. Tepuk. Embus sikit lah. Kalau tidak jadi lagu tikus itu perah lah. Tak itu lah. Bila kita tepuk tu, masa nak naik tu, embus sikit niat lah. Aku mengambil tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Dia kena niat lagu tu. Tak niat lagu tu tak boleh. Aku mengambil wudu, aku mengambil tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Boleh sembahyang satu fardu dan banyak sunat tak ada had. Kalau tak niat lagu tu, tak boleh sembahyang fardu, tak boleh. Sembahyang sunat tak boleh. Nampak tak? Nawaitu tayamum li istihabati fardis salah. Itu Arab ni. Aku mengambil tayamum bagi mengharuskan fardu salat kerana Allah. Sambil duduk mai tu, sambil kita niat begitu, sapulah muka kita. Sapulah agak kita nampak wajah sapu tu cukuplah. Tak payahlah jolok hidung, tak payahlah. Sapu. Yang kedua jangan pergi tepuk tempat yang sama. Tepuk tempat yang lain. Tempat yang sama tu tanah tu dah jadi musta'mal. Kita tepuk tangan lain. Tepuk tangan lain pula, dua-dua ni ada debu kan. Sekarang tangan kiri. Yang ni masa nak tepuk kedua kena buka cincin. Yang kedua kena buka cincin. Tepuk mula tak apa ada cincin. Tepuk yang kedua cincin kena buka. Nampak tak? Itu syarat dia. Jadi kita tepuk tangan kiri ni bawah ni. Kanan sapu. Ni yang ni posisi dia ada debu ni. Jangan pergi usik dia. Tidak. Tolak nak kata ni. Yang ni posisi ni ada debu lagi ni. Debu kanan ni mai bawah kiri pula. Tak bawah kiri dulu tu. Sapu dulu tu. Nampak? Habis. Ini semua ya. Senang tak? Senang lah. Senang lah. Baik. Itu dia panggil apa? Tayamum. Senang lah. Tak payah duk fikir banyak-banyak lah. Kalau tak ada ayak sungguh. Tapi kalau di Mekah, kita guna tayamum sembahyang kita tak payah qada. Sembahyang tu dah pakai. Mana-mana sembahyang yang kita buat di Mekah atau di Madinah, di Mekah atau di Madinah dengan tayamum, sembahyang kita tak payah ulang. Mekah Madinah saja. Sebab
Mekah Madinah memang dua negara yang tidak ada ayat secara lazim. Nampak tak? Hukum dia begitu. Jadi macam kita di Kepala Batas ni, di Malaysia, Kepala Batas Pulau Pinang ni, tempat yang ada ayat, dikenali sebagai tempat yang ada ayat. Tiba-tiba terputus ada ayat, kita tayamum, sembahyang tu semua wajib diqada balik. Sebab tempat kita ni ada ayat. Tempat yang ada ayat, dikenali sebagai tempat yang ada ayat. Maka itu tiba-tiba terputus ayat, semua tayamum yang kita guna pada waktu-waktu sembahyang kita semua ni, sembahyang tayamum semua wajib diulang semula apabila dah ada ayat. Tapi kalau Mekah Madinah memang dua negara yang tidak ada ayat. Pada hakikat tidak ada ayat. Ayat tu ayat buatan, dia terpaksa masuk, dibuat masuk. Itu pun belum tentu ada. Kadang-kadang kering juga ya. Jadi makanya dikira sebagai dua tempat yang tidak ada ayat. Apabila kita bersembahyang dengan tayamum di tempat-tempat itu, maka tidak wajib diulang. Faham ini hukum. Baik. Lagi. Kemudian ketiadaan doa kunut lah. Mereka tak baca kunut, kita jangan baca lah. Dan jangan sujud sahwi, kita pun ikut betul. Sampai habis macam mana mereka punya lah. Kalau kita baca kunut, nampak mereka tak betul. Nampak tak? Pasal bang baca kunut, dia tak buat kunut, aku kena buat, dia tak betul. Nampak tak betul. Jadi kita tidak ada keseragaman. Keseragaman dalam mazhab ni tidak ada. Sebab tu kita kena meraihkan mazhab lain. Mazhab lain semua betul. Empat-empat mazhab ni adalah betul, sahih, dan kukuh kebah. Maka tu kita tak payah duk buat cara kita lah. Tapi macam baca Fatihah, kita kena wajib baca bismillah lah. Pada mazhab Syafi'i wajib baca bismillah. Kalau imam dia tak baca bismillah, tiga imam sembahyang terus alhamdulillahi rabbil alamin, terus dia tak mula bismillah. Kita kena mula bismillah. Nampak tak? Itu yang Syekh Abdul Rahman Sudais dia mari di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Nampak tak? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, Fatihah yang pertama dia baca bismillah. Rakaat kedua dia tak baca. Nak beritahu kita dua-dua boleh. Yang pertama aku baca bismillah, meraihkan kamu mazhab Syafi'i. Nampak tak? Rakaat kedua dia tak baca bismillah, itu mazhab aku. Hanbali. Nampak tak? Kemah Rakaat pertama dia baca kejut tengok. Dia baca bismillah macam biasa. Baru baca Fatihah. Rupanya dia berada di daerah kawasan wilayah yang bermazhab Syafi'i, meraihkan Imam Syafi'i. Nampak ya? Imam Syafi'i ketika di Anbar, dia belajar di Anbar di Iraq. Masjid Anbar tu ada makam Imam Hanafi, makam. Dia jadi imam sembahyang subuh satu pagi itulah. Bila jadi imam, dia tak baca kunut, dia tak baca bismillah. Terus alhamdulillah. Pelik kan? Terus alhamdulillah, bismillah tak baca dan kunut tak baca. Itu mazhab Hanafi. Yang tak baca bismillah, tak baca kunut tu mazhab Hanafi. Dia pun tak baca. Habis orang salam, orang tanya, kenapa tuan tak baca bismillah? Aku meraihkan orang dalam kubur. Tu dia, nampak tak? Aku meraihkan orang dalam kubur. Imam Hanafi, tu dia, nampak? Kita ada berkelahi. Nampak tak? Yang tu tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak sah, yang ni tak apa? Yang ni tak kemai, pandai-pandai lah kita ni lah. Syifi tak kena, tak kemai, tak tepat, pendapat dia tak tepat. Imam Syafi'i, hang siapa hang nak kata Syafi'i tak tepat? Dekat 500,000 hadis dia hafal, tak tepatnya. Hang baru 1-2 hadis hafal. Nampak tak? Ini kena jaga lah. Maka tu kita raihkan mereka. Jangan baca kunut jangan. Boleh di Mekah Madinah, tolong tuan-tuan jangan baca kunut lah kita buat cara kita. Kalau kita sembahyang sendiri di bilik, kita baca lah kunut kita punya. Kita sendiri dah tak pergi masjid lah kot. Nak sembahyang subuh di masjid, di bilik kita, bacalah kunut macam biasa. Tapi kita dah pergi masjid, raihlah imam dia. Tengok kita kadang-kadang pergi sembahyang di masjid USM Malik Khalid.
Banyaklah student universiti daripada orang Arab ni, dia pamai sembahyang subuh. Dia ikut Imam Syafi'i. Imam kita mazhab Syafi'i baca kunut, dia buang kat tangan baca kunut. Nampak? Ya, saya tanya kepada hang mana-mana, dia kata aku mai daripada apa? Daripada Saudi, dia kata. Nampak meraihkan imam. Dia peraih kita, nampak? Kita tak raih apa. Faham Itu kan? Tu. Nah, imam masjid tu sendiri, ada seorang imam masjid tu sendiri, dia student. Tapi dia mazhab Maliki. Dia tak baca kunut. Ya. Saya nanti jadi makmum, sekala lah saya pergi, tak selalu. Sembahyang belakang, dia tak baca kunut. Tak ni saya pergi tegur. Dia kata, hang mazhab apa? Dia kata Maliki. Memang Maliki tak baca kunut. Tapi majoriti jemaah di sini semua Syafi'i. Kami baca kunut, maka tu hang kena baca kunut. Nampak? Meraihkan mereka. Besok dia baca sampai kelar. Main giliak dia baca kunut. Lagi kebas daripada kita. Panjang dengan kunut nazirah cukup. Nampak tak? Jadi, ini orang yang ada adab. Nampak tak? Yang ada adab. Ya. Orang yang ada adab, yang ada civic minded. Nampak tak? Yang tak baca tu narrow minded. Boleh kan? Baik. Sambung. Lagi satu, dia tak nak doa lepas sembahyang, tuan-tuan. Lepas sembahyang tak ada doa. Doa zikir sendiri masing-masing lah. Kita pun habis-habis sembahyang fardu, jangan sembahyang sunat lagi. Kita zikir dulu. Sebab saat ni dia sembahyang mayat. Akan diumur sembahyang mayat. Sebab tu kita habis sembahyang fardu, 5 waktu tu, jangan kita bangun sembahyang sunat sambung, jangan. Kita tunggu dulu, kita zikir dulu, nampak tak? Dah agak dah lama, dah tak ada, maknanya tak ada lah sembahyang mayat, baru kita sembahyang sunat. Kita nak raih sembahyang mayat. Sembahyang mayat tu tunggu. Yang diumum kan? Habis. Kemudian yang berikutnya sujud sajadah. Sana tak ada sajadah lah. Ya. Kita tiap-tiap Jumaat ada sujud sajadah. Sujud kerana mendengar atau membaca ayat sajadah. Ayat berkenaan lah. Ayat 15. Ya. Tapi pendek kata, dia kena baca surah tu lah. Maka di sana senang tak buat. Sebab mazhab Hanbali dia kadang-kadang atas berarti imam. Saat Mekah jadi kadang-kadang. Yang buat tu kerap kali kalau di Madinah, Syekh Abdul Rahman Huzaifi. Abdul Rahman Huzaifi ni dia kerap. Kalau giliak dia kena Jumaat, dia akan bawa lah. Syekh Abdul Rahman Huzaifi. Kalau dia ada lagi imam tua, imam senior di Madinah sekarang, Abdul Rahman Huzaifi. Dia masih ada lagi. Dan dia bawa. Kalau di Mekah, yang saya faham ni, Imam Abdullah Al-Juwaini. Ya, Abdullah Al-Juwaini. Dia ni pernah menuntut UIA Malaysia. Dia boleh cakap Melayu. Bolehlah cakap Melayu. Bolehlah cakap nak sembang, bolehlah cakap Melayu ni. Jadi dia sudah biasa dengan budaya di Malaysia ni. Subuh Jumaat kita ada sejadah. Dia pergi di Mekah pun dia jadi imam, dia bawa sejadah. Nampak? Dia raih, dia kita tahu di belakang dia ramai orang Indonesia, orang Malaysia, Indonesia kan. Ramai di belakang. Akan dia bawa lah baca surah sajadah. Kalau dengar suara dia Abdullah ni saya tahu dah. Alhamdulillah hari ni ada sajadah. Memang betul. Tak lari Dia akan mula dengan alif lam mim. Dia mula tu. Kemudian kita hafal ada sikit ayat 2 3 ayat mula tak boleh. Sebelum pergi Mekah lah, tolong hafal lah. Surah Sajadah 3 ayat menjadi boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak baca bismillah lah. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Cukuplah ayat tu. Boleh tak apa ayat tu? Boleh kan? Pasal kita nak tahu punca dia. Ada sebab alif lam mim ni ada 6 tempat dalam Quran. Yang tu yang kacau lah. 6 tempat mula dengan alif lam. Kadang alif lam juga surah Ali Imran.
Nampak tak? Itu dah. Alif lam juga. Nuh, Ra, banyak cerita. Jadi kita tak tahu kita ada. Jadi kita alif lam, tak kata dia. Tanzil, dia mula. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Am yaquluna iftara. Ya. Kita tahu ni dia. Ya, boleh? Boleh kan? Dah mesti. Jangan sampai ayat 15 lah. Bila sampai ayat 15, Allahu Akbar. Jangan rukuk. Yang tu banyak jadi, banyak pergi rukuk. Allahu Akbar, semua pakat pergi rukuk. Yang mana tak erti. Tidak kan? Istimewa mazhab-mazhab lain. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia panggil rukuk. Termasuklah hak kita ni lah. Yang tak pernah sembahyang sejadah. Tak itu kan? Tidak. Jadi pendek kata, saya dulu di Masjid Parapat di Sumatera, Masjid Parapat. Saya pergi sembahyang subuh kan. Ramai daripada dalam 30 orang kot, dengan sorban apa semua kan. Kita pun niat sembahyang. Kemudian bila mai kamat-kamat, dia suruh saya jadi imam. Dia tengok dini orang lain sikit, beli daripada kami. Nampak tak? Mesti orang luar tolak kita depan. Sekejap pun pergi depan, Allahu Akbar. Bagi-bagi salam, siapa tak ada belakang saya? Tak ada siapa, saya seorang. Aku jadi wali dah kah? Jatuh di mana? Masjidil Haram apa kah? Tengok masjid siapa Kali tengok tak ada. Tak kenal, tadi ada orang. Tak ada orang, dia tu jin kot tadi ni. Biarlah, saya pun makin keluar. Rupanya dia sembahyang di belakang. Di penjuru belakang dia sembahyang asyik. Dia pun lalu, dia tengok orang kata, dia kata, apa saya? Apa tak kenal tadi? Ya. Kamu sujud, dia kata, kamu tak rukuk, kamu terus sujud. Sembahyang kamu tak ada rukuk, dia kata. Memang tak ada rukuk, sujud terus. Awaknya depa ni pun 30 orang tu pun bangkai tak pernah sembahyang untuk ibadah. Nampak? Pakai hebat dengan sorban apa semua, tengok teruk tidak lah. Kalau tengok pakaian depa tu, kita pun dah takut nak jadi imam lah. Tidak lah. Kita pun terkenal lah, banyak ulama-ulama Malaysia memang hebat. Saya pun mengaji sana. Itulah hebat ni ulama-ulama depa kan. Tapi kita dah biasa dengan depa, tak ada rasa apalah. Rupanya mereka tak melayang. Saya kata itu sujud sajadah mengikut mazhab Syafi'i. Ya, tiap-tiap subuh imam disunatkan membaca surah sajadah dengan suratul insan. Jadi bila sampai pada ayat 15, imam akan terus sujud, meraihkan ayat itu sujud, kemudian imam akan terus bangun dan menyambung semula ayat 16. Ini yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Saya kata apa? Saya keluar. Ada 2-3 orang bersalam kata saya. Minta maaf Pak, kami kurang faham ya. Kurang faham, tak ngaji, tak masalah. Kurang faham, saya tak ngaji kan. Kalau ngaji tak inilah macam tu kan. Itu kita kena tahu semua ni ya. Tambah-tambah kalau kita nak sembahyang di masjid, kena banyak kawan kita kena tahu. Itu antaranya lah ya. Baik, saja kita tekan. Baik, sambung lagi. Salat jenazah kita tekan dah, niat bersyarat pada haji, salat qasar dan jamak. Jadi kita ambil niat bersyarat dulu. Ya, niat bersyarat ya. Okey. Kita tengok tentang niat bersyarat. Dan mana boleh kita faham ya. Niat bersyarat baik. Ini bagi orang yang mengerjakan haji ya. Untuk umrah kita nanti sebut jugalah perkara ni ya. Baik. Jadi niat bersyarat ni tuan-tuan. Ya. Niat bersyarat bagi orang kerja haji lah ya. Bagi orang kerja haji,
Ya. Ini kita lakukan kepada golongan yang lepas kita habis buat kerja haji, kita nak balik, ada lagi lah baki 10-15 hari, kadang tu ada lagi kat kita kan. Jadi kita bolehlah jadikan niat bersyarat ni kau yang paling penting kan. Ya. Ini bila dah habis kerja haji, kita nak balik dah, kita nak buat umrah. Bila kita nak buat umrah, digalakkan kita berniat bersyarat umrah tu. Ya, tapi saya buat sini haji lah. Kita ganti dengan umrah ya. Itu paling penting. Nampak tak? Nawatul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Ya, ini dia punya niat. Nampak kan sekarang? Okey. Yang ni bagi jemaah yang nak buat umrah. Habis kita buat haji, kita nak balik, sementara ada masa kita di Mekah, kita buat umrah lah. Sebanyak-banyak serajin kita boleh buat umrah, buatlah. Istimewa orang yang pilih haji ifrad. Haji ifrad dia kena buat sekurang-kurang satu umrah. Sekurang-kurang satu umrah baru jadi haji ifrad. Kalau tak buat umrah tu tak jadi ifrad, jadi haji mutlak. Nampak tak? Jadi makanya tuan-tuan, kita nak niat umrah tu, kita niat. Tak kira laki-laki perempuan. Yang kira sama ada perempuan, ada uzuk, kata ada uzuk, semua niat bersyarat. Boleh tak? Sebab kita tak tahu, macam-macam cerita boleh berlaku, dengan tak semena-mena boleh berlaku berbagai-bagai perkara yang kita tak jangka. Ya. Dua elok-elok lagi dah, ya. Dua elok-elok tak ada siapa habis jorok. Nampak tak? Betul jatuh cerita. Sakitlah begitu begini. Jadi maka kita nak dia faham. Ya. Orang perempuan yang uzuk tu nak maklum lah, boleh datang uzuk. Yang tak ada uzuk pun kena jaga, jangan hebiak sangat mulut. Dah berhenti lama, takkan nak main kot, jangan kata begitu lah. Ni jadi sungguh tau, tak faham lah. Saya betul tu. Dia bagi ceramah, saya bagi ceramah di lobi, ya. Ramai jemaah. InsyaAllah jemaah semua kita buat umrah lah. Siapa nak buat umrah, niat bersyarat lah. Ya. Nawatul umrata wa ahramtu biha, ya. Fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Kata begitu lah, ya. Sahaja aku berniat umrah dan berihram akulah dengannya, ya. Sekiranya aku terhalang, maka dengan sendirinya berihlallah aku dan keluar daripada ihram. Itu dia. Ini kiranya uzur. Ada mulut celapui di luar, di belakang. Dia kata apa? Dah berhenti lama, dah mana nak main. Nampak tak? Dia ingat head tu kerja dia. Head tu kerja Allah lah. Ya? Nak datang kan, nak berhenti, itu bukan kerja kita. Suatu fitrah yang tak boleh jadikan kepada orang perempuan. Ya? Hang dah tak main, sudahlah. Benda lain boleh jadi, bukan pasal head saja. Penyakit. Orang lelaki, penyakit. Dalam elok-elok koma. Nampak tak? No. Pakat tidur di hospital. Tak sedap-sedap. Macam mana cerita? Sampai hari nak balik, duk tak sedap lagi. Banyak kes jadi macam itu. Maka itu kita kena tawaduk. Tawaduk itu penting, ya. Tawaduk, merendah diri dan bertawakal kepada Allah, sangat penting, ya. Sangat penting, tuan-tuan. Jadi maka itu kita niat bila. Kalau tak ada uzur, tak ada masalah. Umrah kita berjalan. Kita sudah buatlah umrah habis-habis, ya. Betul tak? Kalau ada masalah, datang penyakit, datang haid, automatik kita dah terkeluar daripada ihram. Nampak tak? Tak payah bayar dam apa. Ini kita nak kena faham. Jadi makanya tuan-tuan niatlah, pakailah niat ni. Niat terus, kemudian tawakal kepada Allah. Mohon ya Allah, biarlah aku dapat kerjakan umrah dengan sempurna. InsyaAllah Tuhan bagi. Semuanya kena minta kepada Allah, kena bertanggal, kena bertawakal kepada Allah, berserah dan mohon pertolongan Allah. Itu paling penting dalam semua perkara. Baru kita akan selamat. Baik, ya. Itu artinya niat bersyarat. Ya, itu yang paling penting yang kita ambil kira pihak lah. Ni saya jawab soalan dulu. Jadi tak jawab soalan. Baik. Kalau kita buat tawaf tak selesai dalam satu waktu, nak sambung di waktu atau hari lain, masa nak sambung kita kena niat sambung ke Ustaz. Ya, betul.
Jadi kita dah buat tawaf, katalah 2-3 pusingan, kita nak berhentilah, kot tak larat ke letih ke sakit bagai-bagai, kita boleh tangguh. Niat aku tangguh tawaf. Tak apalah. Nanti bicara kita nak sambung niat dia lah, ya. Aku sambung tawaf kerana Allah. Niat betul ya, aku sambung tawaf kerana Allah. Sambunglah berapa pusingan lagi yang kita tak buat, kita habislah. Kena bagi 7 cukup lah. Jangan buat tak 2-3 pusing tak jadi, tak apalah. Dia dah jadi tu. Suami isteri dia buat umrah. Hari dah habis haji dah. Tahu maklum kita lepas habis musim haji di Kaabah, di tempat tawaf tu penuh sesak lah, ya Allah. Semua nak buat tawaf ifadah. Masa tu depa nak buat umrah, depa ni nak buat umrah suami isteri. Pilah niat-niat tu, niat dia Tan'im, balik mai. Tawaf 3 pusingan, suami kata isteri apa? Ini umrah ni sunat aja, dia kata. Umrah ni sunat. So kita nak tawaf tu tak boleh banyak sangat. Ramai sangat kita buat 3 pusing, sudah kita balik, tak jadi buat. Kita cancel. Bunyi pun cancel. Dia balik Balik dalam rumah, buka baju apa semua begitu begini, bersatu suami isteri pula. Ya Allah, nampak tak? Dah bersatu apa semua okeylah. Lusa depa mai pula, mai kali kedua. Hari ni kita pergi try tengok. Tu dia, pergi try. Dia pun try pula ni. Dengan Tuhan Pilah Tan'im, niat lagi sekali umrah, patah balik turun mai, pi tawaf juga. Sama juga Allah Taala uji depa lagi, nampak tak? Aku nak uji apa lagi? 3 pusingan dah tak larat. Dia kata tak boleh dah pusing. Jauh rasa lama sebab ramai yang jemaah. So kita postpone hari ni. Kita tak buat. Tak jadi. Sunat saja bunyi pun. Baliklah. Sama juga buka baju apa semua begitu. Ini yang suami pun cukup macam biasa. Bersatu suami isteri pula lagi. Selalunya orang perempuan dah buka tembelang. Perempuan. Nampak tak? Dia gemak tak sedap kot, dia tanya, Ustaz, kami pergi lagu ni. Allah. Hampa dalam ihram dah ni. Ni hampa kena pakai ihram sekarang. Pergi buka baju-baju ni, buang semua, pakai pakaian ihram. Suruh lagi yang pakai 2 helai kain ni. Lah ni, pergi tawaf. Nampak? Pasal apa Ustaz? Dalam ihram, hampa tak boleh keluar dulu tu. Dia kena tahlul. Nampak tak? Hampa kena tahlul ihsar. Tapi hampa tahlul apa pun tak. Sekarang hampa dulu dalam ihram, apa kena pakai ihram, kena turun habis. Nampak tak? Jadi umrah hampa yang pertama tu batal sebab hampa bersatu. Jadi hampa kena qada balik umrah tu. Umrah yang kedua hampa kekal dalam umrah sekarang. Nampak tak? So hampa kena buat 2 kali umrah. Satu umrah kerana qada sebab hampa dah batalkan umrah hampa yang pertama dengan bersatu suami isteri. Umrah yang kedua hampa tak habis kerana hampa tawaf tak selesai. Nampak tak? Maka tu 2 umrah hampa kena buat. Satu umrah yang hampa kena qada dan kena keluar unta seekor. Nampak? Unta. Umrah yang kedua tak kena unta lah. Hampa jadi unta sudah. Nampak tak? Tu dia. Tahu tak? Saya tak kata kalau begitu dia. Dia cerita kat kakak. Takkan nak kata dia kalau begitu kan? Dah lah. Jadi apa kena buat itu bahaya jadi ingat jadi kalau kita tawaf tak habis, kita balik sambung balik habis. Dia mesti kena 7 pusingan ya, kalau tidak bukan tawaf. Baik, kedua. Tadi ustaz kata masa tawaf bersentuhan laki dan perempuan tak batal, kita kena pasang niat nak ikut imam lain ke ustaz? Imam lain tu hang kenal ke imam tu? Kenal subuh ke imam ni? Ini bukan taklid, saya dah sebut tadi pendapat Imam Syafi'i. Dengar tak habis-habis tadi? Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Ini bukan imam lain. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i ada 3 qaul, ada 3 pendapat. Pendapat mula dia panggil Azhar. Qaulul Azhar. Yang tu yang kita duk pakai lah ni. Sentuh menyentuh tanpa berlapik yang bukan mahram, batallah ayam sembahyang. Sama ada kita sedar atau tak sedar, sengaja atau tak sengaja, batallah. Itu dia. Itu kita panggil apa? Qaulul Azhar. Yang ni tak sesuai nak bawa di Mekah, tak sesuai.
Tak boleh ya. Tu dia. Nak taklid pula kita tak kenal imam-imam nak taklid. Orang nak taklid ni dia kena taklid semua. Kalau ikut Hanafi, kena pakai semua Hanafi. Sembahyang pun kena pakai Hanafi juga. Wudu Hanafi, sembahyang pun kena cara Hanafi. Bukan boleh wudu Hanafi, sembahyang Syafi'i, tak boleh. Kalau wudu sebab dia ada syarat. Dalam mazhab Hanafi, wudu tidak menjadi syarat sah sembahyang. Syafi'i dan mazhab Syafi'i, wudu sebagai syarat sah sembahyang. Tengok ada beza. Nampak? Mazhab Hanafi, wudu tidak menjadi syarat sah sembahyang. Dia adalah wajib yang berdiri sendiri. Kalau tak ada wudu berdosa, kata Imam Hanafi, sembahyang tu sah. Nampak tak? Syafi'i pula, tak ada wudu sembahyang tu tak sah sebab wudu tu syarat bagi sah wudu. Nampak? Dua pendapat yang sangat berbeza. Dua-dua betul. Dua-dua ulama yang wajar di depan ini memberi fatwa dan kita wajib kena ikut. Tak boleh nafi. Boleh faham ya? Tapi kalau nak bawa pendapat yang pertama di Mekah, tak boleh. Sentuh menyentuh ni biasa aja situ lah. Sentuh orang ramai, jalan berempit-rempit, sempit ya, berempit-rempit, maka kita tak dapat. Tidak. Belaga-laga apa tadi ni ya, tangan ke kaki begitu begini batal. Kita ambil pendapat yang kedua. Pendapat kedua, nak cuba tengok. Ni dalam muzakarah haji kami bincang ni. Nak bagi boleh. Dia pendapat yang kedua, dia kata, maqabil azhar. Maqabil azhar ni, kita sentuh orang batal. Orang sentuh kita tak batal. Pun tak boleh apply, tak boleh pakai di Mekah sekarang. Terlalu ramai jemaah, nampak? Ya? Kita pun tak terdaya nak kena sentuh orang. Ya? Macam kita lelaki-lelaki duduk tengah tawaf, depan kita ada perempuan Bangla, perempuan daripada India, daripada Pakistan, daripada selatan China, ya. Tanpa ada India tu dia orang tak pakai stokin dia perempuan tu, kaki ayam. Nah, dia berjalan tawaf depan kita tu. Ya, kita lagi-lagi kaki ayam juga kan, bukan pakai kasut. Masa duduk tawaf dalam ihram ataupun dalam tak bukan ihram pun kita tak pakai kasut dalam kita tawaf tu. Jadi jari kita, ibu jari-jari kita tadi ni pergi sentuh tumit dia. Jalan dekat-dekat. Dekat-dekat. Jari kaki kita pergi sentuh tumit perempuan yang tak pakai stokin. Nampak? Batal lah kita. Nampak tak? Dia sentuh kita tak batal. Pun tak boleh pakai. Pendapat yang kedua juga lemah. Jadi ambil pendapat. Kami bincang-bincang muzakarah haji. Para asatizah. Ya. Dan mufti-mufti yang ada tadi ini, kita ambil keputusan bahawasanya kita pakai pendapat yang paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat itu kita tak pakai, tapi kita kena guna sekarang. Nampak? Lemah-lemah pun ya, dia akak kena guna juga. Rotan tak boleh pakai. Nampak tak? Lemah-lemah pun kena pakai juga akak. Takat-takat akak menjadilah. Rotan tak ada. Nampak tak? Ada masa-masa tertentu akak dah jadi mustahab. Rotan tak ada. Nampak tak? Ya? Masa kita ukit, bolehlah pakai rotan. Macam itulah maknanya kita kena pakai pendapat yang ketiga. Dia panggil qaul marjuh. Marjuh ni pendapat yang paling lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi dipakai guna untuk jemaah haji di Mekah bagi melaksanakan ibadah dengan mudah. Maka kita pakai pendapat ketiga. Pendapat ketiga ni diguna ada mazhab Hanbali. Hanbali pakai mazhab dia, iaitu sentuh menyentuh tak batal. Kita nak atas jalan boleh pegang tangan isteri kita. Lenguh-lenguh belakang, tolong isteri mengurut belakang boleh. Nampak tak? Boleh. Tak gitu kan? Kok tangan-tangan isteri tersedia kan? Kita boleh tolong urut. Tak ada masalah. Tinggal lagi dia kata, masa dia urut tu jangan geli sudah. Nampak tak? Dia nak geli geleman baru batal. Nampak tak? Sana jaga baik-baik. Nampak tak? Dia hantar syaitan semua hak daripada Sungai Udang punya. Nampak tak? Faham tak saya cakap? Ya? Syaitan-syaitan sana semua dihantar daripada Sungai Udang. Faham tak? Ya? Mereka ni train komando tau. Dia pergi cari orang jemaah haji ya, dia bukan setan kecil-kecil, iblis pandai. Musim haji dia hantar pergi rekrut dari sana. Semua jenis komando yang tu.
berkenal jemaah haji. Tak itu. Nak. Kita tengok suami kita macam Syahrukh Khan. Di sini tak mau tengok, tak ada muka lain, nak tengok muka apa. Kalau di sini di sana, suami kita cukup handsome jadi. Iblis dia boleh rupa macam-macam. Nampak tak? Suami isteri kita tu dia macam Maria Minado. Di sini kan tak mau tengok lah, dia tengok hal lain, dia tengok dia licin. Tu di sana isteri kita cukup segak, tak tahu nak apa. Jangan keliru tau. Ini memang betul yang saya kata ni. Dia dah menikah 40 tahun, boleh bercerai salah. Pasal cemburu. Nampak tak ya? Isteri dia main sembang, main tanya masalah saya pun dia cemburu. Dia kata apa dia sembang ustaz lama-lama kan. Tapi di sini dia betul. Hang tak kerti apa, hampir tanya ustaz. Dia buat pula di sini. Di sana hang tak kerti, hampir tanya ustaz. Nampak tak? Pergi di sana tengok cakap ustaz, dah dia cemburu. Lama sangat cakap ustaz ni. Lain macam nampak? Betul lah. Ini betul ya ni. Ini cerita pengalaman saya lah kan. Dia bertugas jadi guru agama di sana, tahulah kan. Bukan sekali dua. Berbelas tahun dah. Masa kita ada di Madinah, sepanjang masa kita ada di Mekah, dalam urusan ibadat, kita pakai wuduk ni. Menyentuh tak batal Keluar daripada Mekah Madinah, kita balik kepada asal kita lah. Faham ya? Baik. Kalau kita dengan isteri kita dalam bilik, kena pakai hak ni lah. Hak kita punya sekarang ni. Kita dengan isteri kita dalam bilik ada. Sama-sama satu rumah, satu mazhab, kita kena balik kepada asal. Walaupun kita di hotel, tapi kita sama-sama satu suami satu bilik. Ada juga suami isteri satu bilik ya. Yang dua satu bilik package lebih lah. Kena pakai hukum asal lah. Kita keluar pada bilik, bertemu masyarakat umum, baru kita pakai yang ni, pendapat yang tak batal. Faham ya? Okey. Itulah kot, insya-Allah kita akan sambung minggu depan pula. Minggu depan kita ambil bab sembahyang qasar jamak. Pasal dia panjang lagi. Dia hanya untuk 2 jam nak cakap. Qasar jamak minggu depan apa mai? Qasar jamak. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ada muskil tanya lah. Jangan risau, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa nama abang tu? Hasnan. Ya, silakan. Saya tanya tentang dam ihsan. Ya. Dam ihsan. Dam ihsan. Okey, bagus. Yang pernah berlaku lah. Saya ada seorang masa dia buat umrah tu, di pusingan Tawaf tu, dia ada terbatal pusingan. Kemudian dia teruskan tahallul. Dia dapat saing, dia tahallul dan balik ke Malaysia. Jadi dah lama. Kemudian maknanya dia dah wudu dan mungkin dah separuh Nyanyuk. Dia teringat, dia teringat bahawa dia ada batal satu pusingan. Mana dia tak habis lah dia punya umrah tu. Jadi saya dah buat dia tamasah. Kemudian dia boleh buka. Dan dia sembilan kambing di buka. Kemudian Gunting rambut. Di sini dia gunting rambut. Gunting rambut dia bayar untuk buka. Untuk 6 orang. Sebenarnya 6. Kemudian bila benda jadi macam tu, dia pun dah untuk dan kadang-kadang dia kena buat qada. Ya. Kalau dia tak mampu nak buat macam mana? Mungkin ada majalah umrah apa-apa. Ya. Umrah dia belum selesai sebenarnya lah. Belum selesai ya. Tapi dia dah bayar dam ihsan, sudah dia kembali seperti biasalah, boleh bergaul dengan suami isteri, tak ada masalah. Itu saja, melepaskan daripada pantang larang tu untuk sementara ya.
Jadi dia kena kembali mengerjakan umrah dia semula, menyelesaikan umrah dia. Kalau dia tak mampu menjalankan umrah, tak mampu menjalankan umrah tadi ini dengan dia bayar dam ihsan tadi ini, jadi tidak ada apa-apa lah, tuntutan dia tak ada apa. Jadi sekarang ni kalau dia dah tak mampu kan uzur lah. Dia dah uzur tak mampu dan begini tadi ini, dia cuma bayar dam ihsan sajalah. Dam ihsan dia bayar tu dah lepas. Tak apa dah, tak ada apa dah. Zimah atasnya. Dia jadi dalam keadaan sekarang ini, dia kalau dia sahih, dia tak boleh pergi Mekah, dia kena buat badal umrah. Badal umrah. Dia kena upah satu orang untuk buat umrah bagi dia lah. Umrah yang tergantung. Nampak tak? Jadi pada dasarnya kalau ikut daripada maklumat, dia kata dia dah memang tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi, dan ni suruh dia buat badal umrah. Carilah siapa yang dah haji, yang dah umrah dah, suruh buat umrah dekat dia. Jadilah dia kena bagi badal upah buat umrah lah. Itu saja, selesai. Dia faham InsyaAllah. Ya, ada muslimah, ada masalah. Ada apa, kita tangguh dulu ya. Boleh kita tangguh ya. Kita tangguh dulu InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.